79 หนังสือ79หนังสือBismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi manna 'ala man yasha'u min 'ibadihi bi talabil 'ilmi asy-syar'i wa dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Wallahu dzul fadlil 'azim. Wa sallallahu wa sallama 'ala al-qa'il man yulahu bihi khairan yufaqihu fid din wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dapat kita bersama dalam satu majlis ilmi kita pada malam ini setiap minggu, yang mana perjumpaan kita malam adalah kali yang keempat. InsyaAllah, maka walillahil hamd, syukur kepada Allah Ta'ala yang masih Allah Ta'ala tunjuk kita mari duduk dalam satu majlis ilmi yang kita nak kecek mengenai dengan hadis Nabi SAW sebagai salah satu benda yang akan selamatkan kita daripada gapo sahaja yang boleh nak heret kita keluar daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kerana hadis Nabi SAW adalah wahyu juga, dan juga dia adalah daripada Allah, bukan daripada Nabi. Walaupun perkataan itu mari daripada Nabi, tapi Nabi SAW tak kecek itu hawa nafsu dia, tetapi mari daripada Allah. Kita kecek pada minggu dulu mengenai dengan latar belakang ataupun sejarah ilmu hadis yang kita ngaji ini dia mula bila. Dan juga kita telah tahu kata hadis ni apabila dia sakut dengan Nabi, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, maka dia mula ada, iaitu mulanya dilatih dari Nabi SAW ataupun Nabi dapat wahyu daripada Allah. Bila ada hadis, iaitu masa Nabi mula-mula dapat wahyu, boleh wahyu daripada Allah Ta'ala, masa itulah mula ada hadis Nabi SAW. Dan juga selepas daripada tu pun kita kecek kata hadis yang kita duk ngaji pada hari ni, yang kita duk baca, yang kita duk dengar, sama ada dalam majlis ilmi, ngaji, ataupun kita dengar dalam khutbah tok khatib baca, kita dengar, ataupun kalau kita dengar daripada tok guru, ustaz-ustaz dalam YouTube, dalam internet, malah mana pun, itu adalah hadis yang telah dicatat oleh ulama hadis ataupun orang yang dia pentingnya dengan hadis Nabi SAW semenjak Nabi itu ada hidup lagi. Kerana seperti kita ngaji pada minggu dulu, walaupun dia ada hadis yang mari selisih, satu hadis Nabi kata izin tulis, boleh tanah hadis Nabi, tetapi satu hadis lagi Nabi kata tak sewi tulis hadis ataupun tak sewi tulis benda lain selain daripada Al-Quran. Bima takut benda lain selain daripada Al-Quran itu dicampur dengan Al-Quran. Kerana masa Nabi itu wahyu bukan turun kaligus dak, iaitu wahyu Quran. Wahyu Quran ni dia turun
kau turun sehingga akhir sekali Nabi belum nak mati itu habis wahyu. Bila putus wahyu itu mati Nabi SAW. Sama ada wahyu Quran habis bila masa Nabi SAW mati. Sama ada wahyu hadis Nabi SAW habis bila semasa Nabi SAW mati. Habis itu selepas daripada Nabi ini tidak ada wahyu. Dan juga wahyu Quran cerak nyata kata Nabi SAW boleh ataupun dapat wahyu gapo sahaja daripada Allah Ta'ala, Nabi telah sapa semua kepada umat dia, lebih-lebih lagi para sahabat yang masih hidup bersama dengan Nabi SAW. Dan juga garanti ini daripada Allah Ta'ala sendiri, yang Allah Ta'ala garanti kata al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam dina. Agama Islam pada hari ini Allah Ta'ala sempurna dah. Habis tu kalau ada sesiapa yang mari dakwa kata benar ni Nabi tak royak masa dia adalah benar baik, tapi Nabi tak royak. Dakwa kata Nabi SAW tutup benar tu, katuk benar tu, tak royak benar tu dengan apa sahaja sebab itu adalah dakwa yang boleh jadi dosa besar bagi sesiapa pun yang dia tuduh kata Nabi SAW telah tutup satu-satu benda yang Allah Ta'ala royak kepada Nabi. Kerana kerja Nabi ni royak belaka yang Allah Ta'ala turun mari. Balligh ma unzila ilaika min rabbik. Semua yang Allah Ta'ala hantar mari kepada Nabi royak belaka. Tak ada mana-mana benar, mana-mana perkara, mana-mana hukum, mana-mana syariat yang Allah Ta'ala turun kepada Nabi tutup dengan secara sengaja, tak ada. Tak ada. Itu yang kita ngaji pada minggu dulu. Dan juga kita akan terus pergi lagi selepas daripada awal-awal sekali kita kenal gapo je kepentingan ngaji ilmu hadis. Dan juga ilmu hadis makna gapo, dan juga kelebihan orang yang ngaji hadis dia nak dapat gapo ratik. Dan juga minggu dulu kita telah ngaji latar belakang dia mula nak ada ilmu hadis sehingga pada zaman kita sekarang ni. Maka tajuk yang saya akan kecek pada hari ini iaitu salah satu tajuk yang mengenai dengan ar-rihlatu fi talabil hadis. Ar-rihlatu kalau bahasa Inggeris travel, makna tu jalan, musafir, perjalanan. Kalau kita pada zaman sekarang lah ni itu kita jalan ikut Europe, jalan ikut negara Arab, jalan ikut mana-mana negeri selain daripada kawasan ataupun tempat kita duduk pergi daripada kawasan kampung kita. Ar-rihlatu rihlah iaitu musafir. Tapi rihlah yang kita nak keceknya iaitu rihlah untuk pergi cari hadis. Bukan rihlah pergi nak ziarah Masjid Mekah ataupun masjid di Madinah ataupun Masjid Al-Aqsa di Palestin, ataupun nak pergi ziarah kita tengok negeri Turki nampak kata comel, nak pergi ziarah kepada negeri Arab seperti Jordan ataupun negeri mana-mana dalam dunia ni. Tak ada. Tujuan rihlah ataupun perjalanan yang kita nak kecek pada malam ni iaitu perjalanan tujuannya satu untuk nak pergi dengar ataupun ambil akan hadis Nabi SAW. Niat saya dan niat nak pergi di sana, nak keluar daripada negeri hak diri pergi kepada negeri sana itu untuk nak dapat satu ataupun dua ataupun tiga ataupun banyak lebih daripada hadis Nabi SAW. Ada orang tanya ulama kata dalam Al-Quran ni 114 surah ataupun ayat yang adanya 1000 lebih tu adakah Allah Ta'ala sebut ayat mana ayat mengenai dengan orang yang ngaji hadis? Ada ke tak? Ulama jawab kata ada. Tak ingat ke satu ayat yang Allah Ta'ala firman di dalam Al-Quran kata فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Allah Ta'ala kata ada satu kumpulan yang mereka akan keluar tubik daripada rumah dia untuk musafir, untuk pergi cari ilmu, liyatafaqahu fid din, pergi cari ilmu, pergi cari jalan untuk nak faham akan ilmu agama. Ilmu agama kita dah banyak kata daripada Quran dan juga daripada hadis. Seperti anak cucu kita pada hari ini mereka musafir pergi kepada negeri Arab Jordan.
Mereka musafir pergi kepada Mesir, pergi kepada Sudan, pergi kepada Saudi, pergi kepada mana-mana negeri untuk nak ngaji. Lebih-lebih lagi nak ngaji agama. Ayat ni termasuknya orang yang mengaji hadis juga. Orang yang mereka keluar untuk nak pergi cari hadis, nak belajar hadis, nak menghafal hadis daripada ulama. Yang kita akan dengar selepas daripada ni. Bagaimana juhud ataupun kesungguhan mereka musafir seluruh dunia untuk nak dengar hadis Nabi dan juga ngapa hadis Nabi, sehingga akhir sekali dia tanah hadis Nabi dan juga dia ngajar kepada anak murid dia, dan juga anak murid dia sebar pula ilmu dia itu, sehingga hadis itu sampai kepada kita sekarang lah ni. Dan juga kita akan boleh tahu kata ulama hadis yang mereka ngapa hadis, yang mereka mengaji hadis, yang mereka sanggup nak tinggal tempat duduk ataupun rumah negeri mereka pergi negeri lain. Mereka bukan golongan orang yang duduk senang ataupun tidur senang ataupun makan senang, tak. Kerana mereka tujuannya untuk nak mendengar hadis Nabi SAW. Dan juga kalaulah kita ingat dalam Quran sendiri kecek mengenai dengan keluar tubik daripada rumah tangga diri untuk pergi cari ilmu. Kita kena ingat kata ilmu ni kena pergi cari, dan juga dia tak akan mari cari kita. Nak dapat, kita kena pergi cari, ilmu itu tak akan mari cari kita. Kerana hadis Nabi SAW yang saya dah baca dalam mukadimah tadi, sama kata may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala hendak nak wi satu kebaikan kepada dia, Allah Ta'ala nak wi dia ni faham tentang agama Allah Ta'ala. Al-iradah dalam hadis ni iaitu Allah Ta'ala hendak. Makna kata bukan setiap orang ni Allah Ta'ala hendak nak wi dia boleh ilmu dak. Seperti majlis kita pada hari ini, kalau Allah Ta'ala irada ataupun hendak nak wis setiap orang ni boleh ilmu bakal, tak teluh masjid akan hari ni. Bahkan nak bubuk mari dengar ilmu, nak tadah ambil ilmu. Tapi al-iradah may yuridillah, orang yang Allah Ta'ala hendak nak wis dia dapat ilmu tu, Allah Ta'ala pilih. May yasha'u min ibadihi, bagi sesiapa sahaja yang Allah Ta'ala hendak nak wis dia dapat ilmu. Dan juga ilmu ni nak dapat, sama ada fak kita, sama ada anak cucu kita yang muda-muda pergi ngaji kepada negeri luar, mana-mana tempat. Bukan duk di dia nak wanak dulu, pia tua, pia pengalaman banyak, ataupun pia yang bijak sekali, tak. Ilmu nantinya kata satu orang ada ilmu banyak, bukan sebab dia bijak, bukan sebab dia mula ngaji dulu daripada orang, tak. Kadang-kadang dia mula ngaji belum daripada kita lagi, tapi ilmu tak ada apa banyak juga. Kerana ilmu nak dapat bagi satu orang tu dengan izin Allah Ta'ala. Sehingga Nabi SAW sendiri pun, orang yang dapat wahyu semua pun tak cukup Allah Ta'ala pesan kepada Nabi, hey Muhammad, tak cukup mengada ilmu yang kamu ada sekarang ni, qadar yang ada sekarang ni tak cukup. Kena sentiasa doa sama, wa qur rabbi zidni ilma. Hey Muhammad, katakanlah tambahlah ilmu kepada aku. Doa, suruh doa. Suruh pia, suruh Nabi doa. Nabi pia orang yang dapat wahyu daripada Allah Ta'ala, dan juga apatah lagi kita orang biasa yang tak dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab itu ilmu kena dicari. Dan juga Allah Ta'ala telah cerita satu kisah dulu tu, satu orang Nabi yang dapat wahyu daripada Allah Ta'ala dan juga dapat latihkan daripada Allah untuk dia jadi Nabi. Tapi dia musafir pergi cari ilmu, iaitu Nabi Musa alaihissalam. Dia keluar daripada rumah dia semasa dia dengar kata ada satu hamba Allah Ta'ala yang ada satu ilmu yang pada diri dia tak ada ilmu itu. Dia dengar kata Khidir, yang kita panggil pada hari ini Nabi Khidir itu, sesungguhnya khilaf lagi kata dia jadi Nabi ataupun jadi seorang hamba Allah Ta'ala yang soleh biasa. Tapi Nabi Musa alaihissalam dia dengar kata Khidir ni dia ada satu ilmu yang pada Musa sendiri tak ada ilmu tu. Allah Ta'ala tak uji kepada dia. Ilmu apa? Ilmu yang akan berlaku pada masa depan. Cerita ini Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Kahfi yang kita dah baca setiap hari Jumaat tu.
Yang mana dalam surah Kafir dia ada 3 kisah semua. Kisah Hafak masuk dari gua, kisah Nabi Musa dengan Khadir, dan juga kisah Zulkarnain. Kisah yang kedua tu, Nabi Musa AS musafir, sanggup nak musafir. Tahu kata satu orang hamba ada ilmu yang dia tidak ada, rasa nak ilmu tu, dahga kepada ilmu. Kita hari ni tak ada ilmu, tak apalah, bidemo haja dah, kita tak apa, tak apa. Tapi Nabi Musa dia dapat wahyu dah. Benarnya kalau Allah Ta'ala nak wi ilmu tu, seperti mana Allah Ta'ala wi ilmu kepada Khadir ni, Allah Ta'ala kuasa selalu dah. Tak mesti Nabi Musa kena pergi cari Khadir dah. Selalu Allah Ta'ala turun wahyu wi ke Nabi Musa, cukup. Tak kena susah pergi cari Nabi Khadir dah. Tapi nak kata ilmu tu kena pergi cari. Nabi Musa pergi cari Khadir. Dan juga saya ingat sekali jumpa, kisah panjang, pergi jumpa dengan Khadir minta izin. Banyak faedah-faedah yang kita dapat daripada kisah ni. Di antara adab bagi orang nak jadi pelajar, nak cari ilmu, bala mana kena minta izin daripada ustaz nak ambil ilmu, nak ngaji, jangan tanya banyak. Nanti ustaz royak sendiri. Dan juga kena sabar yang paling penting sekali, yang mana natijah kisah ni Nabi Musa tak boleh ilmu tu daripada Khadir. Nabi Musa tak boleh ilmu tu daripada Khadir. Kih ke apa? Kih tak boleh sabar. Buat salah yang kali pertama, Khadir maafwi. Yang kedua, buat salah, Khadir maafwi. Yang ketiga, salah dengan tak sabar, tak nanti. Khadir kata pada, habis putus dengan aku pada hari ni, mu ni tak boleh sabar. Dan juga tak boleh sabar, tak boleh ilmu. Habis itu ilmu ni kena sabar. Dan juga orang yang kita yang akan baca pada hari ni dengan sebab kesungguhan mereka, sabar mereka dan juga ikhlas mereka, sehingga ilmu itu sampai kepada kita pada hari ini. Yang kita akan dengar kisah yang boleh jadi kali yang pertama yang kita dengar. Dan juga kita rasa kejut kata siapa tahu ning mereka terhadap hadis Nabi SAW. Boleh jadi kita tak sama dengan dia. Habis tu ngaji, kalaulah ada majlis mana yang dekat kita rasa kata faedah untuk kita pergi dengar, kita usaha pergi dengar kalaulah ada masa, ada kuasa. Kerana ngaji-ngaji kena sabar. Ulama semua semenjak awal, sahabat sendiri, lepas daripada sahabat, dan juga imam-imam yang besar-besar, Imam Malik baik, Imam Abu Hanifah baik, Imam Syafi'i baik, Imam Ahmad baik, Bukhari, Muslim, semua itu mereka ada salah satu sifat waktu mereka jaya, nama mereka disebut lagi pada hari ini dan juga sampai kepada hari kiamat, dengan sebab dia mau sabar untuk nak dengar dan juga menghafal sahabat hadis Nabi SAW. Kalau tak sabar tak boleh ilmu. Anak kita hari ni, kalau anak kita nak pergi ngaji negeri luar, ada orang tua mikir kata, pergi buat apa negeri luar, susah anak hidup negeri luar ni, demam dia nak bercara, nak pergi mapitan, nak pergi balas mana, duit kalau tak sapa nak makan gapo, bimbing macam-macam. Tapi kita lupa kata hakikat nak boleh ilmu yang sebenar kena sabar. Susah kena sabar, baru nak boleh ilmu sungguh. Kerana pepatah Arab dia kata, man lam yadhuk murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a fi dhulli tajarra'a fi dhulli jahli tul hayatih. Imam Syafi'i royak. Imam Syafi'i royak kata pia ni sanggup nak ngaji, nak cari ilmu, nak pergi ngaji ke Mesir, nak pergi ngaji kepada Arab Saudi, nak pergi ngaji ke negeri Arab mana-mana, tapi tak boleh sabar nak ngaji. Duduk dalam kelas 5 jam tak boleh sabar. Nak ngaji dah sejid dengan tok guru tak boleh sabar. Pia tak boleh sabar. Imam Syafi'i royak, masa lebih-lebih lagi masa yang dia muda tu, dia tak boleh sabar untuk nak mengaji dengan ilmu, tak ada ilmu. Satu masa serta ya, man lam yaduk marrat ta'allumi sa'atan, satu saat saja dia tak boleh nak sabar dengan rasa pahit ngaji cari ilmu, tak ada ilmu. Tak ada ilmu ni bukan benda manis sangat, letih. Imam Malik ngaji ni saya tengok mak dia jahit toto jahit pak duduk lemek untuk nak duduk, kerana lenguh letih duduk sehari sampai gelap kalau ngaji orang Arab. Imam Syafi'i yang kata pia tak boleh sabar, tak boleh nak kecak rasa susah ngaji cari ilmu ni. Dan juga dia jang Allah akhir sekali dia akan tenggelam duduk dalam kejahilan sepanjang hidup dia. Dan juga pia yang masa muda dia tak ada sungguh di segi nak cari ilmu.
Imam Syafi'i kata fakabbir alaihi arba'an, haraplah fak kamu takbir kepada fak pemuda yang tak sabar nak cari ilmu itu 4 kali. Mana kata 4 kali? Takbir main-main mana kata tak ada jalan dah, tak ada ciwit, tak ada roh dah bagi anak muda kita kalaulah mereka tak sungguh untuk nak cari ilmu. Tu yang kata kisah awal-awal tu rahlah fi talabil ilmi ataupun musafir perjalanan untuk pergi cari ilmu, untuk pergi cari hadis Nabi SAW ni adalah sunnah yang telah diberlaku ataupun telah disebut oleh Allah Ta'ala, kisah Nabi Musa bersama dengan Khidir. Sehingga masa Nabi SAW sendiri juga, Nabi SAW sendiri masa dapat wahyu mengajar sahabat yang duduk tepi dia dalam masjid Nabi dia, ada orang Arab Badawi seperti kita sebut dulu ataupun Arab yang duduk jauh-jauh, dan mereka masuk Islam dah setengah daripada fak dia, kelik pergi mengajar, kelik pergi amal, sehingga kaum dia tu, orang kampung dia ada soalan kata tak faham di sini, kini masalah ni tak faham, haraplah wakil daripada fak kita ni musafir pergi cari Nabi di Madinah untuk tanya masalah-masalah dan juga klik mari mengajar kepada ahli kampung dia. Dan juga selepas daripada tu pun Nabi, semasa Nabi mati, semasa Nabi hidup, seperti kita sebut dulu, sahabat yang mereka dengar daripada Nabi, tak apa dia dengar daripada Nabi, tapi ada juga sahabat yang mereka sibuk dengan kerja, tak ada nak ngaji dengan Nabi. Nabi pergi maya, dia pergi maya sejid dulu sebab dia kerja sana seperti Umar dulu. Semua ada kerja. Membuatkan buat dia tu ada berapa hadis yang tak dia dengar daripada Nabi dengan secara direct doi terung daripada Nabi tu. Dan juga apabila tak dengar daripada Nabi doi terung, dengar daripada sahabat yang lain. Dan juga apabila dengar daripada sahabat yang lain, wasa kata tak boleh nak reda, kata sungguh kedak Nabi sebut benda ni. Pasti mereka kena jalan pergi cari Nabi sendiri. Kata Nabi, aku dengar daripada sahabat tadi kawan aku ni, dia kata balah ni, sungguh kedak balah ni? Nabi kata sungguh. Tu orang panggil rehlah dah pergi cari Nabi SAW. Dan juga selepas daripada Nabi SAW mati pula, sahabat musafir. Lebih-lebih lagi masa Nabi tak ada musafir ataupun perjalanan jauh mana, kerana Nabi duduk dekat lagi. Mereka hak mari jauh, lama-lama sekali mari. Tapi yang penting sekali selepas daripada Nabi SAW mati itu, sahabat yang duduk di Madinah, mereka becek, ada yang pindah hidup di Mekah, ada yang mereka pindah hidup di Mesir, ada yang mereka pindah hidup di Syam, hidup di negeri mana masing-masing untuk nak sebar ilmu ni. Kerana kita kena ingat kata Nabi SAW mati ni, tak ada sesiapa yang boleh saka daripada Nabi. Sehingga Fatimah sendiri, anak tina Nabi yang ada hidup semasa Nabi mati. Nabi mati ni, anak dia mati belakang dah. Seorang yang hidup masa tu iaitu Fatimah. Fatimah isteri Ali bin Abi Talib. Dan juga Fatimah ni hidup lagi. Dan juga cucu Nabi Hasan, Husain dan juga orang lain pun, Nabi mati pada hari itu, Fatimah tak boleh saka, dan juga cucu dia yang lain pun tak boleh saka apa daripada Nabi SAW. Tetapi setiap orang sahabat yang mereka tadah ambil ilmu daripada Nabi, ngaji Quran daripada Nabi, ngaji hadis daripada Nabi, mereka ambil saka yang nama saka itu iaitu al-ilmu, saka ilmu daripada Nabi. Habis itu amanah bagi dia apabila dia dapat saka ilmu ni daripada Nabi ni, amanah bagi dia kena tunaikan amanah ini dengan sebar ilmu yang mereka dapat daripada Nabi. Maka apabila mereka tengok atas Madinah ni ramai dah, mereka ni ramai dah, Abdullah bin Mas'ud pun tokoh ulama, dan juga sahabat yang lain-lain, Mu'adz bin Jabal, dan juga orang-orang yang lagi ni hebat-hebat belaka. Habis itu setengah sahabat dia fikir kata, kalau gitu aku keluar tu baik Madinah, tak apa, hidup negeri lain, ngajar kepada negeri lain atik. Sini tupuk dah, ulama saja, ada ilmu saja dah. Pasti kena keluar di sana, pergi hidup sana. Masa Nabi SAW mati dah, sahabat ni dia dengar mana-mana hadis yang dia tak biasa dengar. Dia tanya, kata, mu dengar hadis ni daripada pia? Demo tu ayat atau aku dengar hadis ni daripada sahabat awuso yang dia biasa dengar daripada Nabi dia terung, sekarang lah ni dia duduk di Syam.
Selalu dia keluar daripada Madinah untuk pergi di negeri Syam, Syria sekarang lah ni, untuk pergi tanya, nak pergi cek kata sungguh kedak. Sungguh kedak kata hadis ning daripada Nabi. Daripada mung, iaitu mung dengan daripada Nabi SAW sendiri. Kena pergi cek musafir. Seperti kita sebut dulu, Jabir bin Abdullah, dia musafir pergi cari siapa? Abdullah bin Unais di Syam. Pakai masa sebulan untuk nak pergi cek satu hadis. Abu Ayyub Al-Ansari, dia musafir pergi kepada Mesir, pergi cari Uqbah bin Amir, sahabat Nabi juga, Awusa, untuk nak dengar, nak cek satu hadis saja. Hei Uqbah, aku dengar kata mung ni dengar satu hadis daripada Nabi. Sungguh kedak kata mu dengar sungguh daripada Nabi? Kalau sungguh aku nak riwayat make daripada mung pula. Mana kata mung jadi saksi kepada aku kata mung ni dengar daripada Nabi. Klik, patah klik. Gi Zubair Madinah, gi kepada Mesir, dengar, cek, confirm syiada, paling patah klik mari kepada Madinah. Satu hadis saja yang mereka nak dengar, nak cek kata Nabi sebut sungguh kedak Nabi kecek benar ni. Kerana mereka tahu kata hadis Nabi ni syadid, kuat. Bukan benda yang agak ingat. Kerana orang yang buat main-main mudah-mudah dengan hadis Nabi ni, Nabi janji bagi fak dia kata orang yang dusta ke atas Nabi dengan sengaja, seolah-olah kata dia mikpat duduk dalam api neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Dia yang bohong dusta terhadap aku dengan secara sengaja, dia telah ambil tempat duduk dia di dalam api neraka. Bukan benda yang mudah. Habis itu patutnya bagi Tok Imam, bagi Tok Bilal, bagi ustaz mana-mana, kalaulah dia baca mana-mana hadis Nabi, sana hadis tu kepada Nabi, royak kata adalah perkataan daripada Nabi, pasti dia kena royak kata hadis ning bukti balas mana. Yang paling kurang sekali hadis ning riwayat Bukhari, hadis ning riwayat Muslim. Sehingga orang yang mari dengar ni, kalaulah dia ada kuasa boleh nak pergi buka, ada ilmu juga sikit, ada riwayat Muslim. Aku cuba klik kita tengok dalam kitab Muslim, sungguh kedak. Sehingga dia pergi jumpa kitab Muslim, Muslim riwayat hadis ni dengan sanad dia. Muslim ambil daripada tok guru dia, tok guru ambil daripada tok guru dia, tok guru dia juga, sehingga sahabat ambil daripada Nabi. Apabila pergi jumpa dalam kitab Sahih Muslim ada bersanad tu, boleh cek selalu dah kata hadis tu sahih ke tak sahih. Walaupun masa tu khatib baca hadis tu hadis tak sahih misalnya kata, tapi dia kata hadis ni riwayat Tirmizi, tak apa, luculah dia. Orang hak dia tahu kata hadis dhaif ni dia pergi cek dhaif, tapi tak apa, amanah tok khatib tadi dia riwayat ada kata hadis ni ambil daripada kitab Sahih Muslim ataupun Tirmizi, habis. Tapi pada hari ni sebut mudah-mudah Nabi kata pesening, Nabi kata pesening, Nabi kata pesening. Tak ada royak sikit buat atau make daripada mana kitab mana ada. Sebut sikit tak apa dah. Kalaulah hadis palsu, hadis bohong pun, ada royak kata hadis palsu, dan juga royak cerita sudah hadis ni ada hadis palsu ni, habis amanah dia, tak apa. Tapi orang yang sebut hadis palsu dan juga dia tak royak kata hadis tu palsu, dan juga tidak sana, tak ada bukti kata make hadis tu daripada mana, dosa. Kerana Nabi SAW kata kafa bil mar'i kadiban ay yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukup bagi satu orang yang dia kira kata dia adalah orang yang bohong, iaitu dia royak belaka yang dia dengar daripada orang lain, iaitu perkataan Nabi. Dengar kata dia ni kata Nabi kata pasal ning, dia royak kepada orang lain pula. Tak cek dulu boleh nak royak. Dosa. Habis tu kalau penting sekali cek dulu, tanya dulu kata hadis ni sungguh ke tak sungguh daripada Nabi. Kerana benda yang bahaya, kalaulah kita sana benda tu daripada Nabi, bukan daripada Nabi SAW. Itu mengenai dengan rihlah dan juga sahabat, dan juga selepas daripada tu pun mereka pun perjalanan musafir sehingga nak kutip hadis Nabi. Dengar di Mesir ada hadis Nabi, gi. Dengar di Syam ada hadis Nabi, gi. Palestin ada, gi. Ada Madinah, Mekah, gi. Musafir untuk nak pergi mengaji hadis Nabi SAW. Habis tu ulama dulu dia kata, in kuntu la asiru fi talabil hadithil wahid masiratal layali wal ayyam. Aku sanggup nak keluar daripada rumah aku pergi cari satu hadis sahaja, walaupun kena guna masa
banyak-banyak malam, banyak-banyak hari untuk nak dapat satu hadis saja. Jom nak jaga akan hadis Nabi SAW. Soalan seterusnya, sebab gapo kata kena keluar pergi cari hadis, pergi kutip hadis Nabi? Apa dak nanti duduk dalam kampung dia, duduk nanti dalam negeri dia? Seperti kita yang tadi, kalau sahabat dulu dia tak biasa dengar hadis Nabi, dia rasa nak dengar, dia pergi dengar daripada Nabi. Ataupun dia dengar hadis tu, dia rasa tak reda, kata sungguh kedak daripada Nabi, dia pergi cek sendiri daripada Nabi. Kalaulah kumpulan anak murid sahabat, Nabi mati, sahabat yang hidup lagi, dia ada anak murid juga. Orang panggil anak murid dia ni golongan tabi'in. Mereka dah ngaji dengan sahabat, anak murid Nabi, tapi tak dah jumpa dengan Nabi. Fa'ning ni dia musafir. Apa musafir? Apa kena jalan lagi cari hadis? Sebab sahabat becek duk keliling, duk orang kata bucu-bucu negeri tu, bucu negeri tu. Tak ada duk setupuk dak. Kalau setiap orang sahabat belaka duk di Mekah, tak lagi negeri lain. Pakat pergi Mekah boleh pula orang sahabat boleh hadis banyak dah. Tapi dengan sahabat yang becek duk negeri tu buat tabi'in tu, kena pergi negeri ni ngatik, negeri ni ngatik, negeri ni ngatik, negeri ni ngatik. Untuk nak ambil hadis daripada sahabat Nabi. Dia cek habis, kata sahabat Nabi seorang mana yang ada hidup lagi. Seperti Anas bin Malik yang mati akhir sekali, 94 dah mati. Kalau kita ingat tu, hijrah sahabat yang akhir sekali mati, iaitu mati pada tahun 110. Sahabat akhir kali. Sahabat ni maksud ke apa? Sahabat ni maksud tu orang yang dia jumpa dengan Nabi, dia juga masuk Islam depan Nabi, dia juga mati dengan hal keadaan beriman kepada Allah Ta'ala. Tiga syarat yang ulama tak nak jadi sahabat Nabi tu. Kerana orang yang dia jumpa dengan Nabi masa tu ramai. Abu Jahal pun dia jumpa dengan Nabi, tapi tak masuk Islam, dia juga mati dengan hal keadaan kafir. Tak panggil sahabat. Kerana sahabat Tuhan pilih khah dah. Orang yang nak jadi sahabat ni orang sungguh-sungguh. Habis itu syarat dia kena kena jumpa Nabi, dia juga masuk Islam, dia juga mati dengan hal keadaan kafir. Mati dengan hal keadaan Islam. Tapi kalaulah semasa Nabi hidup tu dia jumpa dengan Nabi, tapi dia tak masuk Islam semasa Nabi hidup, Nabi mati, selepas daripada Nabi mati tu dia baru masuk Islam, tak panggil sahabat juga. Tak panggil sahabat juga. Ataupun semasa Nabi hidup tu dia masuk Islam dan juga dia beriman kepada Allah Ta'ala, tetapi selepas mana Nabi mati dia murtad, jatuh agama, tak panggil sahabat juga. Sahabat kena jumpa dengan Nabi masuk Islam dan juga mati akhir hayat sekali dengan hal keadaan dia beriman kepada Allah Ta'ala. Tabi'in, orang yang dia jumpa dengan sahabat, orang Islam dan juga ngaji dengan sahabat. Fa tabi'in, fa dia pun pakat pergi cek kata sahabat Nabi duk mana, gimik hadis. Gimik hadis. Tu sebab apa? Iaitu yang pertama sekali untuk nak dengar hadis yang dia tak biasa dengar daripada Nabi. Dia nak pergi dengar Nabi sendiri. Musafir cari Nabi sahabat, ataupun dia nak pergi cek. Sebab yang ketiganya, sebab sahabat Nabi tu becek, mereka pasti kena musafir. Duk negeri ni, nak pergi satu negeri boleh hadis Nabi sikit, kena pergi cukup negeri belakang. Ataupun sebab yang seterusnya, yang keempat, sebab masa Korun yang kedua, korun yang ketiga, ramai orang yang reka hadis Nabi ataupun dusta hadis Nabi. Dusta, mengata pelom hadis Nabi, reka hadis Nabi. Nabi tak ada kata ni, tapi dia pelsu satu hadis, naik mari ada tujuan. Ikut tujuan mana-mana. Tujuan untuk nak orang jauh, tujuan untuk orang nak orang sesat, tujuan untuk nak orang panggil kata boleh tamnang yang tinggi dalam masyarakat, tujuan hak kami, tujuan hak warna kulit, bahasa macam-macam yang kita akan dengar selepas daripada ni, insya-Allah. Kita akan ngaji khah untuk hadis palsu ni, apa hadis palsu. Tetapi sebabnya apabila masa tu ramai orang bohong. Lebih-lebih lagi semasa Uthman ibn Affan kena bunuh. Semasa belum daripada tu tak ada kuat sangat cek sungguh kedak daripada Nabi, tanya untuk bicara. Tapi selepas daripada Uthman kena bunuh tu, siapa saja mari royak kata Nabi kata gini, Nabi kata gini, sahabat tak pada dulu. Sahabat nak ambil hadis daripada orang yang mereka kenal saja. Habis tu ulama kata belum daripada tu tak ada tanya
Tak ada tanya sangat kata mu dengar daripada dia, mu dengar daripada dia, mu dengar daripada dia, tak. Tapi semasa Uthman ibn Affan bunuh, masa tu berlaku fitnah besar. Kerana Abdullah bin Sabah, Syiah masa tu mula mari bergaduh dengan orang Islam, dan juga mula nak pelsu akan hadis. Dan juga hadis pelsu ni banyak, ratus-ratus ribu yang pelsu hadis Nabi SAW. Ulama yang kata lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Belum daripada ni tak tanya langsung atau mendengar daripada dia, mendengar daripada dia, mendengar daripada dia. Tak, sehingga waqa'atil fitnah, Uthman kena bunuh. Maka kami tanya mendengar daripada dia. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anak dara Nabi sallallahu alaihi wasallam, semasa Nabi mati dah, dia pergi duduk di dalam Masjid Haram, dalam masjid di Mekah tu bersama dengan anak murid dia. Kerana Abdullah bin Abbas ni dia hidup di Mekah dan juga di Taif. Mekah dengan Taif. Sehingga akhir sekali dia mati di Taif. Taif ni jauh daripada Mekah, lebih kurang 70-80 kilo. Abdullah bin Abbas duduk dalam masjid, anak murid dia Bashir Al-Adawi mai royak, kata Nabi kata sekian, Nabi kata sekian, Nabi kata sekian. Abdullah bin Abbas wak tak pada dengan anak murid dia seorang tu. Sehingga anak murid panggil, "Hei Abdullah bin Abbas, aku ni royak hadis daripada Nabi ni, mu awak tak dengar kan?" Abdullah bin Abbas royak kata, dulu ni belum nak berlaku fitnah, belum nak bunuh Uthman, dan juga sebenarnya fitnah berlaku semenjak Umar lagi. Umar kena bunuh, Uthman kena bunuh, Ali kena bunuh. Apabila berlaku huru-hara pasal ni, pangkan sahabat ni jaga baik-baik, kata tak mudah-mudah, tak ada telinga untuk nak dengar daripada orang lain, melainkan orang yang yakin sungguh ataupun kenal sungguh, kata dia itu dengar daripada Nabi SAW. Mak tak dengar. Abdullah bin Abbas yang kata bermasa berlaku fitnah lah ni kami ni tak mudah-mudah untuk nak tak ada telinga, jaga, tak mudah-mudah nak ambil hadis daripada pia saja, melainkan kami kena cek dulu, kata hadis tu sungguh kedak daripada Nabi SAW. Seperti yang kita biasa cerita satu kisah yang seorang ulama hadis yang dia usaha sungguh untuk nak cek yang hadis dia dengan tu benar sungguh kedak daripada Nabi SAW. Muhammad bin Ismail yang kita biasa ayat, dan nanti kita ayat sekali lagi pada hari ini. Muhammad bin Ismail yang mati pada tahun 122 Hijrah. Yang mana kita sekarang ni 1442. Sebut tahun ni kita rasa-rasa dia tu dekat dengan Nabi, kerana Nabi mati pada tahun yang ke-10. Dia tu mati pada tahun 122. Muhammad bin Ismail dia dengar satu hadis, dia kata haddatsani thiqah, satu orang yang boleh percaya. Orang yang mai riwayat dia hadis tu dia kenal, dia orang jujur lah, orang kecek benar lah, tak bohong. Satu hadis daripada Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi, dia dengar daripada Nabi cerita mengenai dengan kelebihan surah-surah dalam Al-Quran. Baca surah Baqarah, kelebihan dia gini, boleh pahala gini. Baca surah ni pahala gini. Sehingga Muhammad bin Ismail tanya kepada orang yang royak kepada dia, man haddatsaka, piya royak hadis ni kepadamu, mendengar daripada piya. Sehingga dia sore tu dia kata haddatsani rajulun bil madain wa huwa hayy. Hadis ni aku dengar ataupun royak kepada aku seorang yang dia duduk di satu tempat yang namanya Madain. Sekarang lah ni hayy, ada hidup lagi, tak mati lagi. Madain di mana ni? Madain sekarang ni terletak di negeri Iraq. Maka Muhammad bin Ismail ni keluar daripada Jazirah ataupun Madinah ni untuk pergi kepada Iraq, untuk nak pergi takkik, nak pergi piksuk, confirm kata hadis ni dia dengar daripada dia, nak cek kata suk di Nabi ke tak. Musafir pergi kepada Iraq. Dan juga kita cuba koyak Madinah pergi kepada Iraq berapa kilo, saya tak ada tengok. Dia pergi sampai kepada Al-Madain, jumpa sungguh dengan orang tu. Dia tanya kata, man haddatsaka, mu dengan hadis ni daripada dia? Orang itu tu yang dia jumpa di Madain, dia kata aku dengar hadis ni daripada satu orang syekh daripada satu tempat namanya Wasit. Wa huwa hayyun, dan juga sekarang ni hidup lagi, tak mati lagi.
Wasit ni duk di Iraq juga. Kalau ambil daripada Madain gi kepada Wasit lebih kurang 200 kilo. Naik utara gi kepada Wasit. Sehingga jumpa dengan Syekh Sarah tu juga, tanya Syekh Sarah tu juga kata, "Man haddatsaka?" Mu dengar hadis ni daripada pihak Syekh Sarah tu di Wasit, dia kata, "Haddatsani Syekhun bil Basrah." Orang yang riwayat hadis ni kepada aku tu seorang tok guru yang duduk di satu cangwak lagi yang namanya Basrah. Cangwak Basrah duduk dalam Iraq juga, ambil daripada Wasit lagi kepada Basrah lebih kurang 500 kilo. Gi kepada Basrah pula. Sehingga jumpa dengan lelaki sore tu, tanya pula, dengar hadis ni daripada dia, ambil hadis ni daripada dia ni. Sehingga dia kata, "Haddatsani Syekhun bi Abbadan." Aku ambil hadis ni daripada seorang tok guru yang sekarang ni duduk di satu tempat yang namanya Abbadan. Abbadan sekarang ni dengan Lepanti duduk dalam negeri Iran. Ambil daripada Basrah nak pergi kepada Iran lebih kurang 250 kilo. Pergi kepada sana juga, sehingga jumpa dengan Syekh Sarah tu sungguh. Dan juga jumpa dengan Sarah tu, tanya, "Piye yang hadis ni kepadamu?" Orang Sarah tu tak ada jawab lagi, pegang tangan Muammal bin Ismail, "Mari mu masuk dalam rumah ku dulu." Fa adkhalani baitan, masuk dalam rumah. Maka apabila masuk dalam rumah, jumpa satu kaum yang duduk dalam rumah tu ramai-ramai pakai duk berzikir kepada Allah Taala. Orang panggil kaum mutasawwifah, duk zikir dengan suara tinggi tu. Wa ma'ahum syekh, dan juga dalam kumpulan puak tu ada satu orang yang nampak kata hebat sekali. Boleh ada ketua dia lah, tok syekh dia. Maka orang yang heret tangan Muhammad masuk gi, "Hadza seorang ni dah ni, syekhku seorang ni hak riwayat hadis ni kepada aku." Dia masuk gi, "Ya syekh, man haddatsaka?" "Hai syekh, mu ambil hadis ni daripada mana?" Syekh seorang tu yang kata, "Lam yuhaddithuni ahad." Tak ada seorang mana pun riwayat hadis ni kepada aku. "Walakin ra'ayna an-nas qad raghibu 'anil Qur'an." Tapi aku tengok zaman aku sekarang ni manusia sangat jauh daripada Quran. Maka aku cari jalan, kata, "Nak bala mana manusia ni masuk dekat dengan Quran sekali." Maka aku persu satu hadis. Reka satu hadis Nabi SAW. "Fa wada'na lahum hadzal hadis." Maka aku persu hadis ni naik mari. Dakwa kata Nabi sebut, Nabi tak sebut kali. Tujuan baik, liyasrifu wujuhahum ilal Quran, untuk nak paling ngadak mereka ni klik mari syari Quran mula. Tapi bohong terhadap Nabi SAW. Hal ni contoh yang dia musafir untuk nak syekh hadis. Contoh yang kedua, contoh yang musafir untuk nak pergi mengaji hadis Nabi SAW. Mengaji terus. Yang mana kita nak ambil contoh seorang yang boleh jadi nama kita tak biasa dengar. Nanti kita kalau Imam Bukhari, Imam hebat-hebat tu, nanti kita kacak khah. Hak tu sejarah dia balah mana nama, balah mana wanak, balah mana ngaji, balah mana kita kacak khah. Ada juga perjalanan dia. Tapi seorang ulama yang kita nak ambil contoh jadi mengata toyang di segi kandang tanpa sawang hadis ngaji hadis ni. Seorang ulama yang dia namanya Abu Hatim Ar-Razi, yang mati pada tahun 277 Hijrah. Sebenarnya Abu Hatim Ar-Razi ni dia semasa dengan Imam Bukhari. Hidup semasa, yuk dia kan masa tula dengan Imam Bukhari. Kerana Imam Bukhari mati pada tahun 250 awal pada dia, tapi umur dia panjang sikit, mati pada tahun 277. Nama dia sebenarnya Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris, gelar dia Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi seorang ulama hadis, yang ulama selepas daripada dia tu, dia mati ni, ulama belakang dia pakat kenal dia belakang, pakat puji dia, pakat kata dia ni adalah imam, dia adalah bahrul ilmi. Orang panggil tak, ilmu dia tu sangat banyak, luas seumpama dengan laut. Laut maha semut, ilmu dia banyak sungguh. Dia cerita kepada anak dia. Anak dia ni alim serupa dengan dia dah. Dia tu ulama hadis, alim, dan juga suka nak mengaji cari ilmu. Anak dia pun balas tu juga. Anak dia tu nama Abdul Rahman ibn Abi Hatim. Anak dia nama Abdul Rahman, dia sendiri nama Muhammad bin Ismail. Abdul Rahman anak dia cerita, "Sami'tu abi." Aku biasa dengar satu kali pakku ni cerita kepada aku. Kali yang pertama sekali yang ayahku
keluar tubik daripada negeri dia untuk nak pergi ngaji hadis Nabi SAW tu guna masa 7 tahun. Pak dia mula ngaji hadis tu guna masa 7 tahun. Kali yang pertama, kali yang kedua kita tak sebut lagi. Guna masa 7 tahun, dan juga setiap kali jakah keluar daripada rumah tu, bapak dia awak kata bila semua apa jakah. Makna kata jalan kaki, tak naik unta, tak naik kuda dak. Dia orang kata jalan kaki dengan 2 kaki dia ini bila sehingga cukupnya 1000 farsah. 1000 farsah ni kalau kita nak tiap dengan kilo pada hari ni berapa kilo? Ulama orang kata lebih kurang 5000 lebih kilo. 1000 farsah 5000 kilo lebih. 8 kilometer jalan kaki untuk nak pergi ngaji hadis ataupun nak pergi cari ilmu. Dan juga guna masa 4 bulan. Jalan kaki terus. Guna masa 4 bulan. Sehingga apabila cukup 5000 kilo ataupun 1000 farsah, pak dia royak kepada anak dia Abdul Rahman tadi kata, bahawa cukup 500 kilo, 5000 kilo, pak dia wuti. Tak sebilang, rasa puas dah bila. Nak tahu kata sekadar mana, rasa apa banyak dah tahu ni, lepas dia ni tak bila. Mana kata lepas dia ni jauh lagi musafir. Abu Hatim Ar-Razi jalan pergi ke mana atik? Jalan kaki, pergi kepada Kufah di Iraq. Tubik daripada Kufah pergi kepada Baghdad mengeluang Iraq sekarang lah ni. Selepas daripada tu pergi kepada Mekah, dan juga ambil Mekah pergi kepada Madinah pun banyak kali juga. Dan juga musafir dengan kaki mulai daripada satu laut yang namanya Salah dekat dengan negeri Maghribi Morocco sekarang lah ni. Tubik di situ pergi kepada Mesir pula. Tubik daripada Mesir pergi kepada Ramlah sekarang lah ni duduk di Palestin. Dengan jalan kaki juga. Selepas daripada tu tubik daripada Ramlah pergi kepada Baitul Maqdis sekarang lah ni duduk di Palestin juga. Tubik daripada Baitul Maqdis pergi kepada Asqalan, Palestin juga. Selepas daripada tu pergi kepada Tabariyah pun di Palestin juga kalau tak silap. Tapi dekat nak masuk dengan Suria, sehingga dia masuk kepada Suria, kepada Damaskus ataupun Damaskus sekarang ni mengeluang hak Syria. Dan juga sampai kepada ibu kota Damaskus Syria itu sudah ngaji ambil hadis dengan Tok Guru situ, pergi kepada Him belah Tangnia pula. Dan juga selepas daripada tu Tangnia itu dan pergi kepada Antakya dan juga Tartus sekarang lah ni duduk dalam Turki. Selepas daripada tu klik mari pula kepada Him dan juga patah pergi kepada Baisan Palestin pula, dan juga pergi kepada Raqqah duduk dalam Suria sekarang lah ni juga. Selepas daripada tu naik Fao, pergi dia kepada negeri Iraq pula, masuk kepada kota Wasit, dan juga keluar daripada Iraq pergi kepada Sungai Nail di Mesir sekarang lah ni, sehingga klik pergi kepada negeri Kufah semula. Ini adalah perjalanan kali yang pertama untuk pergi ngaji. Setiap tempat yang wuti ambil hadis, ngaji hadis dengan Tok Guru. Cik kata dalam negeri ni ada Tok Guru mana, gimik semua. Sehingga wasa kata habis dah ambil, pergi negeri lain pula. Guna masa mula keluar kali yang pertama ni umur apa? 20 tahun. Mula keluar daripada tanah air dia ni, pergi kepada negeri luar untuk nak ambil dan juga mengaji hadis Nabi SAW. Seolah kata perinyatri lah, guna masa taruh mana? 7 tahun. Jalan kaki, bukan naik kapal, bukan naik kereta api, gapo tak seperti anak cucu kita pada hari ni. Tu nak kata penat. Dan juga musafir selepas daripada tu, anak dia cerita lagi. Satu kali yang Abu Hatim Ar-Razi dia biasa cerita kepada anak dia, kata pada tahun 214 Hijrah, Abu Hatim pergi masuk kepada satu kota yang namanya Basrah yang sekarang ni duduk di Iraq. Guna masa 8 bulan duduk situ. Kalau nak ikut niat mula-mula, tanya kata mari Basrah ni nak duduk di Basrah lama mana? Setahun. Tapi apabila sampai ataupun cukup masa 8 bulan, benar makanan, duit rezeki, gapo yang ada waktu mula-mula tu habis. Duit habis, makanan habis, tak ada gapo dalam tubuh dia melainkan pakaian dan juga kitab-kitab yang bawa mari untuk nak tanah hadis ilmu daripada Tok Guru sahaja. Sehingga dia kata habis duitku. Pas nak buat mana-mana. Kalau duk buat pesening boleh jadi mati juga. Buat mana-mana. Mula ambil pakaian yang ada secut dua cuk ini, yang nampak kata
pasti kena jual pakaian dia itu untuk cari duit makan. Gi jual pakaian dia, ambil pakaian bangsa tu gi jual sehingga boleh duit itu dan juga untuk nak pergi beli makanan. Selepas daripada tu habis pula duit. Dan juga dia cerita kata satu kali saing dia ajak pergi ngaji hadis dengan tok guru. Mulai daripada pagi pergi ngaji dengan saya 2 orang. Duk ngaji dengan tok guru ramai, tapi saing hok berjalan sekali, mula tubik pergi ngaji sekali, kali ni 2 orang. Mulai pagi sampai petang ngaji sampai kau gelap, baru sampai gelap sudah ngaji becek saing dia. Saing dia pergi klik dia dengan waris dia klik mari dia di tempat yang dia ada pada di Basrah itu. Dia orang kata klik pada malam tu duit tak ada. Ngatuk, meletih, penat, lapar. Awak balas mana? Minum air. Dan juga minum air sehingga kenyang dan juga tidur dengan hal keadaan kenyang dengan air saja. Hari yang kedua saing mari cari pula, hajak pula pergi ngaji pula. Pergi ngaji tawaf pula keliling Basrah untuk nak ngaji hadis ambil ilmu daripada tok guru dalam Basrah. Mulai waktu pagi tu dengan tak makan gapo juga, makan air saja, pergi ngaji sampai gelap, klik lagi becek bab tulah pula. Malam tu pun minum air pula. Tidur dengan keadaan kenyang dengan air pula. Sehingga hari yang ketiga saing dia mari hajak pula. Sehingga dia sendiri Abu Hatim Ar-Razi royak kepada saing dia tu tak larak dah, tak lawa dah. Habis rang aku ni. Sehingga saing dia tanya kata, "Buat apa? Buat apa tak larak?" Jadi gapo? Sehingga Abu Hatim dia kata, "Aku tak akan katuk kebenaran, aku nak royak kepadamu kata aku tak makan ni selama 3 hari ni. Hari ni hari yang ketiga dah." Sehingga saing dia kata, "Kalau gitu aku ada duit lagi, tinggal kepada aku 1 dinar. Hari ni hari akhir ada 1 dinar lagi, aku nak wimeng kepada setengah dinar, kepada aku setengah dinar." Sehingga pergi makan dan juga selepas daripada tu, 2 orang tu duduk hanya cukup 8 bulan, tak cukup setahun. Keluar tu duit daripada Basrah. Dan juga cerita yang terakhir yang anak dia cerita bagi Abu Hatim Ar-Razi sebagai musafir yang terakhir sekali, umur 20 sampai kepada umur 27, itu kalinya pertama. Dikatakan Abu Hatim Ar-Razi umur hampir-hampir 40 tubik keluar pula pergi cari ilmu pula. 40 ni tak orak dah, pergi cari ilmu, tapi tubik pula. Bapa aku telah cerita kepada aku, satu kali bapa aku dan juga seorang syekh daripada Naisabur dan juga seorang lagi Abu Zuhair Al-Marwaruzi, 3 orang pak dia dan juga saing pak dia 2 orang lagi keluar tubik daripada Madinah, naik kapal untuk nak musafir pergi kepada Mesir. Duduk dalam laut tu selama 3 bulan. Sehingga sampainya satu waktu, satu masa yang angin dalam laut itu sangat kuat. Dan juga makanan yang bawa orang nak makan dalam kapal, atas kapal itu, dafau itu habis. Pasti kena turun pergi kepada darat untuk nak cari orang kampung kepada kawasan itu, cari benda makan. Ataupun ambil benda makan, naik atas kapal untuk musafir gitu pula. Sehingga wajib kena turun pergi cari makanan. Berjalan sehari, mula turun daripada kapal itu, cari sehari makanan, minuman tak jumpa. Hari yang kedua cari juga tak berjumpa juga. Sehingga hari yang ketiga tak ada orang dah. 2 hari 3 orang ni tak makan apa-apa. Sehingga hari yang ketiga rang habis. Tapi 3 orang ni orang yang mula-mula sekali pelum habis setik selak tu iaitu namanya Syekh Al-Marwaruzi, orang mula-mula sekali yang rubah dan juga selak sebab tak makan lebih daripada 2 hari terasanya. Kerana habis yang masuk dalam kapal lagi, masuk dalam fau lagi. Pak dia yang kata, "Fak kami 2 orang ni kejut. Pakak dia gerak dia bangun, tapi tak bangun akhir sekali. Fak kami mikir kata kalau kacil dia gerak lagi boleh jadi fak kita lepas daripada ni pun akan selak juga. Kerana pakak lapar dah go belakang ni. Fikir kata kita kena jalan lagi kepada depan sehingga jumpa orang kita akan paling mari tolong sang kita." Sehingga orang yang kedua selak iaitu Abu Hatim sendiri yang selak. Abu Hatim selak dan juga saing dia seorang lagi pun jalan lagi depan pula. Sehingga akhir sekali dia jumpa satu orang kampung tu mari dekat dengan tempat fak dia tu.
Sehingga panggil seolah-olah kata orang panggil apa, capramong lah, panggil sehingga tolong we makan ni, we ai, dan juga paling belakang gitu tolong saya dua orang itu tadi. Sehingga 3 orang ni khabar kelip mula, cergah kelip mula, boleh makan, boleh minum, dan juga orang kampung ni orang masuk pergi dari kampung dia. Dan juga sehingga daripada itu ambil makan ni, bubuh lebih musafir pula. 3 orang musafir pula. Sehingga makan ni tu pun habis pula dah. Dan juga mari semula perasaan lapar dan juga dahaga, sehingga tak awak pula. Kalau dah lepas seperti kali yang pertama tadi tu, dan secara kami ketiga akan selak belakang. Sehingga akhir sekali Allah Ta'ala wifak dia 3 orang ni jumpa dengan satu binatang, iaitu kura. Jumpa kura duduk tepi patah, maka fak mereka kira kata wajib lah fak kita ni kena makan kura ni, kerana kalau tak makan boleh jadi fak kami ni selak dan juga mati dengan hal keadaan lapar. Kerana keluar daripada ahli kampung jauh tu, maka mereka ambil batu tu dikatok di belakang kura itu tu, pecah belakang kura itu, dan juga tengok dalam tu ada air yang keluar dan juga ada telur. Mereka minum air yang berada dalam kura itu dan juga telur kura itu, sehingga ada orang panggil kata ada rank sekali lagi untuk nak berjalan lagi. Itu dahsyatnya Abu Hatim Ar-Razi musafir untuk nak mencari hadis Nabi SAW. Semua ni ngaji hadis Nabi, pergi situ. Fak dia ni tak ada kenal dari segi letih penat. Dan juga kalaulah kita ni satu orang saja, kalau kita baca orang lagi lebih daripada tu lagi. Imam Ahmad sendiri, Imam Bukhari sendiri, sehingga duit yang ada habis. Mulai bayar jual baju seperti Abu Hatim Ar-Razi tadi. Ni mereka demi untuk nak jaga ajaran Islam, hadis Nabi SAW. Yang masa fak dia ni yang hebat-hebat sekali seperti Bukhari, Muslim, musafir dan juga tanah hadis Nabi. Sehingga sebuah kitab yang mereka himpun hadis Nabi itu sampai kepada kita sekarang lah ni. Dan juga kita rakin kata sebenarnya bukan sekadar mereka yang kita dengar pada hari ini saja yang mereka dengar hadis Nabi, ngaji hadis Nabi dan juga tulis tanah hadis Nabi, tetapi orang yang paling ikhlas sekali, yang paling tinggi sekali sahabat, mereka itulah Allah Ta'ala wi keberkatan kepada ilmu yang mereka cari dan juga kitab mereka yang mereka karya. Ramai lagi lebih daripada Bukhari, lebih daripada Fak Imam Muslim ni, tapi boleh jadi dengan Fak Lemon ni lebih sobar. Supaya dengan para Nabi ramai 25 orang, tapi yang jadi ulul azmi tu 5 orang ya. Ulul azmi fak mana? Fak Nabi-Nabi yang sobar dia tinggi sekali. Nabi Ibrahim kena bakar api. Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun dakwah kaum dia, apa orang saja yang masuk Islam. Nabi Musa dan juga Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi lain tak ada nabi, tak dapat wahyu. Nabi juga dakwah juga kaum dia. Tapi yang paling tinggi sekali sahabat itulah yang mengata yang paling muncak sekali seperti mereka ni, sebab mereka ikhlas sekali demi untuk nak jaga hadis Nabi SAW. Dan juga benar apa yang Abu Dawud As-Sijistani biasa kata, laula ahlul hadis, kalau tak ada fak-fak mereka orang yang mengaji hadis, musafir cari hadis seperti mereka ni, boleh jadi kita orang belakang ni tak boleh nak mengaji akan Islam sebenar. Tak gerti nak semaya, tak gerti nak bayar zakat, tak gerti nak buat haji, kalaulah hadis-hadis itu tak sapa kepada kita. Pas tanya kata hadis-hadis itu sapa kepada kita dengan sebab fak dia. Fak mana? Fak dia tu yang musafir ke situ, musafir ke sini, musafir ke sini, sehingga boleh cek. Dan juga faedah yang musafir ke situ ke sini boleh kenal dia. Kerana tok guru ratus-ratus ribu-ribu orang tu tak sama. Tok guru ada hak juru, ada hak tak juru, seperti masa kita sekarang lah ni. Ada hak tok guru ingat tak kuat, ada tok guru yang ingat tak kurang. Maka hadis yang ingat tak kuat sikit, tok guru hak juru sikit, tinggi sikit hadis tu. Boleh amal sehingga sampai kepada kita sekarang lah ni. Hadis yang tok guru itu tak urut. Dikatakan sungguh tak sungguh, saya tak nampak bukti lagi. Imam Bukhari biasa nak gimik hadis pada satu tempat daripada satu orang, tapi tok guru sore itu tu telah tipu binatang. Tipu binatang dengan orang panggil tahu nak uji makan ni, tapi tak uji makan ni. Imam Bukhari tengok tak, demon ni zalim kepada binatang. Tak adil siapa ke binatang, aku patah balik, tak semik adil daripada dia. Kenapa? Kerana tak ada adil, tak ada orang panggil kata tak ada rahmat kepada binatang. Tak semik.
Kerana dengan binatang bohong dah, kalau dengan manusia boleh jadi dia wani nak bohong juga. Memang hari patah kelip lagi. Tak sedengar hadis daripada orang yang tak, kerana syarat-syarat yang ulama dia letak nak ambil hadis, nak terima hadis, jadi hadis yang boleh amal sungguh tu tinggi sangat. Yang kita akan belajar selepas daripada ni insya-Allah. Maka pada hari ini kita cukup sekadar insya-Allah subhanahu wa taala mengenai dengan rihlah fi talabil hadis. Tapi banyak lagi kisah-kisah dia. Kerana ulama perkara kita ni tebal-tebal. Dia cerita sasa kata ulama sore ni musafir balah mana, kecing berdarah balah mana, selipar tak ada balah mana, nak minum air tak ada, nak gotu tak ada, gini-gini. Nanti kita ada peluang koki insya-Allah subhanahu wa taala. Maka pada hari ini cukup sekadar, faqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.